recording dah. Okay. So, Anissa, Ermina, An-Najiha, Cikgu Shikin, Najiha, Auni, banyaknya Najiha, dan Aisyah, Azra. Okay, 1 minit lagi. Okay. Baik, let's begin our class with doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, so hari ni macam biasa saya bagi tahu ke awak, kita santai-santai belajar nak kenal karakter graf untuk sin, cosine dan juga tangent. Okay, saya nak tanya, dalam AddMath awak dah belajar ke trigo function? Tengah belajar, tengah habis. Ya. Tengah belajar, tengah nak habiskan, betul? Okay, so saya boleh katakan awak ada beberapa konsep berkenaan dengan trigo function dalam kepala, betul? So maknanya awak dah boleh install dulu dalam kepala tu. Okay, trigo function. Ini pun trigo function juga, melibatkan sin, cosine dengan tangent. So kebiasaannya awak belajar dalam maths dulu, kemudian bila awak dah ada konsep dalam maths, awak akan apply dalam AddMath yang lebih mendalam. Okay, tapi bagus sebab dia pada tahun yang sama, iaitu pada tingkatan 5 awak belajar trigo function dalam maths dan juga AddMath. Okay, so yang ni kita santai-santai untuk general equation untuk trigo function. Okay, general trigo function adalah yang ni, y sama dengan a sin dalam bracket bx tambah c. Okay, dalam AddMath awak dah tahu dah a tu apa? A apa? Sorry, ke tak tahu? X. Bukan Yang A ni, yang y sama kalau dalam AddMath dia macam ni, y sama dengan a sin, lepas tu bx tambah c. Rasa a ni a besar, tak pasti, tapi yang penting dia ada unknown. Apa a? Kalau dalam AddMath a ni apa? Amplitude. Ya, betul, amplitude. So amplitude bahasa mudahnya apa? Amplitude, apa yang awak faham dengan amplitude? Maximum minimum value. Ya, betul, maksimum dengan minimum point. Betul lah tu. Okay, itu bahasa mudahnya, maksimum dengan minimum point. Okay, good. B. B. B apa? Untuk awak punya pemahaman awak, yang awak faham, B tu apa? Yang dia bersama dengan X ni. Kalau AddMath B tu nak digunakan untuk cari period. Period, okey, betul.
Period tu apa yang awak faham dengan period? Period sama dengan pi over b. 2 pi over b. Okey, bagus. Kita salin dulu. So, period sama dengan 2 pi over b. Okey, apa yang kita faham dengan period ni? 2 pi over b ni. B ni merujuk kepada apa? Kita faham period dulu. Period tu apa? Period adalah satu pusingan lengkap. Satu pusingan lengkap daripada kosong sampailah 360 darjah. Itu adalah period. Okey. Dan kadang-kadang dia bagi syarat dia. Dia bagi syarat dalam satu period angle itu daripada kosong sampailah 180 ataupun satu period itu daripada kosong sampai 360. So itu adalah satu pusingan lengkap. Okey, B adalah ada berapa cycle dalam satu pusingan lengkap. Okey, ada berapa cycle, nanti kita akan tahu apa itu cycle. Ada berapa cycle dalam satu kitaran ataupun satu pusingan lengkap. Okey, nanti kita akan tengok cycle tu apa. Okey. C apa dia? Translation. Apa dia sekali? Translation dia. Translation, betul. Translation ke mana? Kiri kanan ke atas bawah? Atas bawah. Ke atas. Atas bawah, betul. So, atas bawah. Okey, maknanya dia akan shifting ataupun translate. Betul lah tu, shifting. Kalau dalam bahasa trigo function namanya shifting. Maknanya kita shifting up ataupun shifting down. Maknanya kita anjakkan kita punya base tu. So, base kita tu naik ke atas ataupun naik ke bawah. Okey. So, ini semua dah faham. Alhamdulillah, semua dah faham. Let's say kita ambil basic. Basic di mana A kita 1, B kita 1 dan C kita kosong. Itu adalah basic. Okey, di mana amplitude kita 1 dan kita punya cycle kita hanya 1 je dalam satu pusingan lengkap dan tak ada shifting. So inilah nampak ni Y sama dengan sin X. So Y sama dengan sin X ni sebenarnya A dia amplitude dia 1 dan B dia cycle dia 1 dan dia tak ada shifting. Okey. So jom kita pergi perlahan-perlahan. Baik. Kita tahu sebelum ni kita belajar pasal kuadran. Okey, kita tahu ni kuadran 1, ni kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Okey, sign yang positif kat kuadran mana? Satu dan Kedua. ya, satu dan 2. So kita faham yang positif ni bermaksud nilai-nilai Y yang positif. Betul? Nilai-nilai Y yang positif ataupun kalau dalam graf atas paksi X. Okey, nilai-nilai yang atas paksi X. Baik. First kali kita kena kenal pasti dulu nilai-nilai Y pada setiap angle yang diberi. Contoh kosong. Okey, let's say kita pakai kalkulator. Okey, sin kosong. Oh tak on lagi, minta maaf. Sin kosong. So, bila sin kosong, nilai dia kosong. Maksudnya nilai Y dia kosong. Okay. So, kat sini nilai Y dia kosong. Okay. Cuba tekan sin 90. Sin 90. 1. Okay. Maknanya nilai Y dia 1. Okay. Sin 180. Kosong. Bagus. Sin 270. Negatif 1. Negatif 1 dan sin 360. Kosong. Okey, so daripada sini kita faham yang bila mana angle kosong, bila sin kosong, nilai Y kita adalah kosong. So bila mana sin 90, kita akan dapat nilai Y kita 1 dan seterusnya. Okey. So daripada graf trigo ni, kita plot. Okey, kita plot. Kita ambil warna best sikit, hijau lah. Okey, dia tak gerak, kenapa tak gerak? Okey. So, kita tahu yang amplitude. Okey, amplitude. Kita tengok dekat sini pun paling tinggi adalah 1, paling rendah adalah negatif 1. Okey. Baik.
kita tengok dia ada berapa kita panggil ada berapa palang. Okey, ni palang pertama, palang kedua, palang ketiga, palang keempat, palang kelima balik. Maksudnya palang tu vertikal dengan horizontal. So kita ada palang kosong, kita ada palang 90, kita ada palang 180, kita ada palang 270 dan kita ada palang 360. Okey, sebab kita faham yang kita nak dapatkan satu period. Nak dapatkan period dia. Period biasanya daripada 0 sampai 360. Okey, so palang yang pertama adalah kosong. Palang yang kedua adalah 90. Okey. Palang yang ketiga adalah 180, palang yang keempat 270 dan palang yang kelima 360. So biasanya basic kita tahu dalam satu period, okey, ada 5 palang. So ada 4 senggatan. Okay, ini dipanggil senggatan. Senggatan pertama, senggatan kedua, senggatan ketiga, senggatan keempat. Okay. So, lepas tu kita plot. Sekejap dia slow. Okay. So, bila mana angle kosong, X ni kan merujuk kepada angle. Okay, bila mana sin kosong, so kita akan dapat kosong. So kita tanda plot. So bila mana sin 90 dekat 1 plot. Lepas tu sin 180 dekat kosong. Sin 270 dekat negatif 1 dan sin 360 dekat kosong balik. Dan kalau kita tengok dia ada atas dengan bawah. So secara tak langsung kita faham dia punya graf dia akan membentuk curve. Okay, curving. So kita buatlah curve dia. Ke pusing. Okey. Gitu. So inilah basic sin. So start daripada 0 sampai 360 pun akhir dekat 0 juga dia punya nilai y dia. So kalau kita nak tengok logik ke tak, tadi kita sendiri bagi tahu yang sin pada kuadran 1 dengan kuadran 2 nilai dia positif. Okey, sin pada kuadran 1 dengan kuadran 2 nilai dia positif. Tengok kuadran 1 dengan kuadran 2 daripada mana? Daripada 0 sampai 180. So tengok kat sini. Daripada 0 sampai 180. Semua nilai-nilai y dia semua dekat atas paksi X. Semua nilai yang positif. So untuk kuadran ketiga dengan kuadran keempat, kita faham yang sin dia negatif. So daripada 180 sampai 360 semuanya nilai-nilai y dia semua dekat kawasan yang negatif. Itu dia punya relation dia. Macam mana wujudnya basic sin punya graf. Okay, so yang ni di satu cycle daripada 0 sampai 0 balik. Okay, ini dinamakan sebagai satu cycle. Maknanya daripada 0 sampai 0 dikira sebagai satu cycle. Daripada 0 sampai 360 ada satu cycle. Kalau 2 cycle macam mana? Kalau 3 cycle macam mana? Nanti kita akan tengok. Okey, setakat ni okey? Okey, cikgu. Okey. So, ya saya. Okey kan? Tak, okey. Okey. So kita tengok nak lebih menarik kita tengok dekat graf sini. Okey. So ini dekat Desmos. Awak boleh enjoy lah kalau nak tengok-tengok graf macam mana kan. Okey, ini y sama dengan sin x di mana amplitude dia 1, cycle dia pun 1 dan tak ada shifting. Tada. Nampak? Dia mula daripada 0, ni pi over 2 ni 90. So amplitude paling tinggi dia 1. Lepas tu dekat pi dia 0. Pi itu 180 dan 3 pi over 2 adalah 270. Amplitude paling rendah dia adalah negatif 1 dan dia berakhir pada 2 pi. Dia sebenarnya continuous, tapi sebabkan kita nak faham satu period saja di mana 0 sampai 360. So ini dinamakan sebagai satu cycle. Okey. So kita pergi kepada kita nak tengok dia punya shift dia punya cycle tadi kan. Okay, let's say saya ubah dia. Awak tengok apa yang perubahan dia. X ni, satu X kan, maknanya satu cycle. Saya tekan 2. Apa observation awak? Semakin kecil. Semakin kecil. Kita ubah sikit ayat tu, semakin kecil.
sama je saiz dia. Dia apa yang membuatkan dia jadi macam kecil tau? Kalau awak nampak secara mata kasar dia kecil sebab apa? Rapat. Ya, sebab dia rapat, betul. Dia rapat. Okey. Lagi. Dia rapat satu, okey bagus. Dia kompres, maknanya dia kompres. Lagi? Apa yang difahamkan dengan dua ni? Tadi kita bagi tahu yang B adalah cycle. So, dua ni adalah cycle. Period dia. Period dia masih 0 sampai 2 pi. Okey, 0 sampai 2 pi. Okey, kita tengok balik Kalau satu saja ni, nampak 0 sampai 2 pi. Satu cycle. Daripada 0 sampai 2 pi. So, kalau saya letak 2, Lebih Ada daripada dua satu cycle. cycle. lebih daripada satu cycle. Maknanya ada 2 cycle. Daripada 0, pusing sampai 0 balik. Okey, ini daripada 0 sampai pi dikira satu cycle dan daripada pi sampai 2 pi dikira 2 cycle. So, maknanya ada 2 cycle dalam period 0 sampai 360. Boleh faham tak? Faham. So, kalau saya bubur 3, bermaksud Ada 3 cycle. ada 3 cycle dalam period 0 sampai 2 pi. Nampak? Ni pusing satu cycle. Ni pusing cycle yang kedua. Ini pusing cycle yang ketiga. So, dalam period 0 sampai 2 pi ada 3 cycle. Okey. So, berbalik kepada period awak ini, 2 pi over B ini, dia nak bagi tahu untuk satu cycle daripada mana ke mana. So, let's say lah tadi awak kata B2 kan. So, period B2. So, 2 pi over 2. So, awak akan dapat pi. Apa yang dipahamkan dengan pi ni? Bermaksud, cycle untuk satu cycle adalah daripada 0 sampai pi. Okay. So, let's say ambil 2 tadi kan. 0 sampai pi. Satu cycle. Tapi sebabkan period kita daripada 0 sampai 360, so kita extendkan lagi sampai 2 pi. So bermaksud akan ada 2 cycle. Gitu. Okey. Baik, kita nak tengok amplitude pula. Apa yang akan berlaku bila amplitude berubah? Okey, yang ni basic balik basic di mana ada satu cycle. A kita kat depan. So let's say A kita 2. So apa jadi pada amplitude? Maximum point Betul, maximum point dia 2 dan minimum point dia pun 2. jadi negatif 2. Negatif 2. So maknanya dia makin meninggi lah. Okey, makin menaik dengan makin menurun. Okay, so itu basic, bukan basic, itu adalah simple. Maksudnya amplitude awak faham, maksimum makin menaik dengan minimum makin menurun. Okay. About shifting pula. Shifting ataupun yang awak sebut translation. Let's say lah, saya ambil tambah 1. Apa jadi? Dia akan naik satu. Graf akan menaik. Okey, Naik graf itu akan naik, betul. So kita nak bagi tahu lebih jelas dia punya base dia. Dia punya base, tadi asal dia base kita kosong. Okey, base kita pada pasti X. So bila mana base kita naik 1, so maknanya kita akan bagi tahu yang 1 itu adalah base kita. Tapi dia punya cycle dia masih sama. Okay. So maknanya base lah. Base ni akan shift. So kalau negatif 1, dia turun kat bawah. So dia akan bagi tahu yang negatif 1 ini sebagai base. So nanti awak buatlah double dot. Buat double dot ke double dot. Apa titik-titik putus. Untuk nak bagi tahu itu adalah base kita. Basement kita. Okay. So awak dah tahulah amplitude. Awak dah tahu
cycle dan awak dah tahu shifting. Okey. So kita pergi kepada cosine pula. So kita ambil yang basic di mana amplitude dengan cycle dengan amplitude dengan cycle satu dan shifting kosong. Okey, yang ni kita just nak tengok relationship antara quadrant, okey, Cartesian punya ni quadrant dengan graf trigo tu. Okey, kalau cos kosong apa? Berapa cos kosong? 1. 1 cos 90 Kosong. kosong, cos Kosong. 180 Negatif 1. negatif 1 dan cos 270 Kosong. kosong dan cos 360 1. 1. Okey, dekat kuadran mana yang cos positif? Kuadran 1 dengan kuadran Kuadran keempat. Okey, bagus. So dalam kepala kita akan faham yang pada kuadran 1 daripada kosong hingga 90 dan 270 hingga 360 nilai-nilai y dia akan sentiasa berada kawasan yang positif ataupun atas paksi X. Okey, ataupun atas basement. Nak faham atas basement. Okey, atas basement. Baik. So kita plot lah. Okey, ini adalah kosong, ini adalah amplitude 1, negatif 1. So macam biasa kita ada 5 palang. So palang kosong, palang 90, palang 180, palang 270 dengan palang 360. Sebab biasanya dia bagi tahu syarat period adalah 0 sampai 360. So daripada 0 hingga 360 itu kita nak tengok karakter ataupun sifat graf itu macam mana. Bila mana diberi equation of trigo function. Okey. So kita plot. Bila cos kosong dekat 1, okey, pangkal. Bila 90 kosong, 180 negatif 1, 270 kosong dan 360 1. Dan macam biasa sebabkan dia ada atas bawah, so akan ada curve. So kita buatlah curve dia. Sini, naik balik. Trace. And then nak tengok terbukti tak yang dekat kuadran pertama dengan kuadran keempat adalah kawasan yang positif. 0 sampai 90 ini adalah kawasan yang positif. 270 hingga 360 adalah kawasan yang positif. Untuk 90 sampai 270 adalah kawasan yang negatif. Sebab tu kita punya lukisan cos kita macam ni. Okey tak? Okey. Kan? Macam itulah sifat dia. So, nak tengok betul ke? So, kita tengok daripada graf. Nampak? Dia mula daripada 1, lepas tu dia pusing sampai kat 90, y dia kosong. Sampai dekat 180, y dia negatif 1. Sampai dekat 270, y dia kosong. Dan sampai dekat 360, y dia 1. Okey. Soalan, apa jadi kalau amplitude nilai dia negatif? Amplitude nilai dia negatif. Tapi amplitude memang ada maksimum minimum cikgu, maksud cikgu. Maksud saya let's say lah yang ni amplitude dia 1. Maksudnya dia punya paling tinggi 1 dengan negatif 1 dan dia start daripada positif 1. Tapi kalau kita letak negatif, dia jadi apa? Dia jadi terbalik. Ya, dia akan jadi terbalik. Maknanya dia akan mula daripada Negatif 1. negatif 1. Tada. Walaupun amplitude dia masih sama, 1 dengan negatif 1. Cuma dia mula daripada mana? Okey, menarik kan? Okey. Lagi soalan. Apa jadi kalau cos X kita ni jadi modulus? Yang Positif. negatif dari positif. Yang kawasan negatif ini yang daripada 90 sampai 270 ini akan jadi dekat kawasan yang Atas. positif. Positif. Betul, atas. Jom kita tengok betul tak? Dah, betul lah. Jadi bukit bukau. Menarik. So awak dah faham lah konsep macam tu.
Okay. So untuk sin dengan cosine tak ada masalah. Mudahnya. Sangat mudah sebab kita cuma faham ada berapa palang. Okay, ada berapa segatan. Lepas tu kita plot macam biasa. So kita kena kenal pasti B berapa, A berapa. Okay. Okay, sekarang ni. Oh ya, kita bagi nampak lagi. Kalau cos kita, cycle dia ada 2. Tengok yang ni cos X, dia mula daripada 1 dan dia akan berakhir pada 1. So maknanya itu dikira sebagai 1 cycle. Okey, kalau let's say ada 2 cycle. Dalam period 0 sampai 360. Tada. So dia jadi compress. Nampak? Dia mula daripada 1, dia pusing, dia berakhir dekat 1. So daripada 0 sampai pi baru dikira 1 cycle. Lepas tu daripada pi, dia pusing sampai dekat 2 pi baru dikira sebagai cycle yang kedua. Yeah, so maknanya akan ada 2 cycle dalam period 0 sampai 360. Okay, let's say soalan. Let's say saya bagi 4. Okay, soalan dia, ada berapa cycle untuk period 0 sampai 180? Ada 4. Dengar dulu soalan. Ada berapa cycle untuk period 0 sampai 180? Ada 2. Ada 2. Ya, ni pusing sampai pi over 2. Lepas tu pi over 2 sampai pi. Maknanya ada 2 cycle. Okay, bagus. So ada berapa cycle untuk period 0 sampai 90 sahaja? 1. So macam tu je lah soalan-soalan dia. Maksudnya dia nak awak faham sifat dengan karakter graf itu. Okay, so tak jadi masalah pun. Cuma untuk tangent. Okay, tangent kita kena berhati-hati. Baik. Ni letak dalam kepala period masih 0 sampai 360 Period masih 0 sampai 360. Jom kita letak value dulu. Okay, apa jadi pada tangent 0? 0. Okay, tangent 0, 0. Untuk tangent 90? Mat error. Mat error ataupun undefined. Okay, bila undefined, sekarang ni macam mana kita nak dapatkan amplitude kita? Sebab amplitude kita faham yang kalau basic, amplitude kita mesti 1 dengan -1. So kalau di mana tangent ada undefined, dia akan ada amplitude tak? Tak ada, tangent tak ada. Tangent tak ada amplitude, bagus. Tangent cuma ada barrier. Okey, ada barrier. Barrier itu dinamakan sebagai asymptote. Ada tak dalam AdMath belajar asymptote? Ada. Ada Okey, asymptote tu adalah barrier. Apa yang difahamkan dengan barrier? Maknanya garisan garisan tangent itu takkan sentuh pun barrier itu. Tak boleh sentuh. Okey, haram hukumnya. Dia faham So macam mana kita nak plot? So apa tangent, angle apa yang bila mana kita tekan tangent nilai dia 1. Macam mana nak tahu tangent angle berapa? Tangent 45. Tangent 45. Macam mana awak boleh tahu tangent 45? Awak cuba jaya ke awak pakai inverse trigo? Inverse trigo tak. Saya try yang kalau separuh 90. Okey, menarik. Itu salah satu cara lah. Cara yang pertama awak cuba jaya ataupun awak ambil separuh daripada 90 ataupun awak pakai inverse trigo. Sebab awak bagi tahu sekarang ni saya nak tahu angle berapa yang menghasilkan y kita 1. So, angle sama dengan tangent inverse tangent 1. Cuba tekan tangent inverse 1 berapa? 45. Ya, 45. So maknanya kita faham yang bila mana tangent 45 kat sini nilai y dia 1. Okey, tangent 180? 0. Okey, dekat sini ada tak 45 punya? Let's say lah kita jadikan reference angle kita 45. So kalau sini 45,
So berapa standard angle kat sini? -1. Okey, betul, -1. So angle dia berapa kat sini angle? Standard angle. 135. Ya, 135. So kalau kat sini pun ada reference angle 45. So angle standard angle kat sini berapa? Negatif 45. Bukan negatif 45. Standard angle. Kita punya reference angle kita 45. So standard angle kita 225. 225. So bila tekan tangent 225, nilai kita berapa? -1 jugalah kan. Oh, ya, betul. Yelah. 1. Satu sahaja. Okey, 1. Lepas tu dekat sini, let's say reference angle kita 45. So standard angle kat sini berapa? -315. Ya, betul. 315 dan nilai Y kita? Negatif 1. -1. Kan ini kan nilai-nilai Y, betul? So Ha. cuba kita check dekat tangent dekat kuadran mana yang tangent positif? 1 dengan 3. Ya, 1 dengan 3. Sebab itu nilai Y dia 1, nilai Y dia 1 yang positif. Faham. So dekat kawasan ni negatif, dekat kawasan ni negatif. So sekarang ni dalam kepala kita faham yang 0 sampai 90, kita punya graf garisan tangent itu mesti dekat kawasan yang positif. Dan juga untuk 180 hingga 270 dekat kawasan yang positif. Okey, tangent 270. Kita tak kira lagi tangent 270. Undefined ataupun error. Okey, dan dekat sini barulah kita boleh plot. Okey, bila mana undefined ini, undefined bermaksud kat situlah wujudnya asymptote ataupun barrier ataupun kawasan yang tak boleh disentuh oleh garisan tangent. So sekarang ni memandangkan, nampak tak? Memandangkan ada lebihan palang. Cuba tengok ada lebihan palang. Kan ada palang 45 pada setiap kuadran. Oh, tambah lagi 4. Ya, tambah lagi. So kita ada palang kosong, palang 45, palang 90, palang 135, palang 180, palang 225, palang 270, palang 315 dengan palang 360. So bermaksud kita ada 9 palang. Okey, so ni palang kosong, so ni palang 45, so palang 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360. Okey, yang ni kita nak bagi faham je, faham basic je dulu. Dan kita tak ada amplitude tapi kita tahu yang 45-nya 1, okey, 45-nya 1 dengan negatif 1 yang kita ada lah. Okey. So dekat angle mana yang ada barrier? Angle 90. So kita buat barrier. Ni barrier. Okey, asymptote. Dengan 270. Nampak? Ada barrier. Okey. Dekat tangent 45 tadi nilai dia 1 kan. So kita pangkah sini. Okey. Lepas tu tangent kosong. Okey. Dan kita tahu yang dekat kuadran pertama, tangent semua nilai-nilai Y dia semua yang positif. So bermaksud graf kita akan menaik ke atas. Okey, dia bukan garis lurus lah, dia curve juga. Dia naik atas. Tapi dia mendekati barrier, tapi dia tak akan sentuh barrier. Gitu. Okey. So untuk 135 kita punya nilai Y kita negatif 1 dekat sini. Dan 180 tangent kita nilai Y kita kosong. Dan 225 nilai Y kita 1 kat sini. So dia akan jadi macam ni. Nampak? Daripada 90 hinggalah 270. 90 hingga 180 nilai Y kita semua dekat kawasan yang negatif. Ni lah kawasan yang negatif, nampak ni? Pusing macam tu.
Okey, dan 180 sampai 270 dekat kuadran ketiga. Kuadran ketiga tangent nilai dia positif. So nilai-nilai y dia semua yang positif naik atas. Mendekati asymptote tapi takkan sentuh asymptote. So dia akan bentuk macam ni. Curve macam ni. Ha gitu. Okey, ni bentuk dia. Ini cacat sikit lah. Aduh. Okay. Okay, dia still curve. Always curve. Untuk sin, cosine, tangent semua curve. Start. Okay. So dekat 1 tadi dengan negatif 1 dengan 1. So kita mendekati naik atas. Pun cacat juga tak apa dah. So yang penting dia ada curve. Gitu. Okay, dan last kali 315 dekat negatif 1 dan 360 dekat kosong. So pusing macam tu. So inilah tangent. Inilah sifat tangent di mana 90 dengan 270 ada barrier ataupun ada asymptote. Okey, mana cycle dia? Cycle untuk tangent adalah daripada dia punya nak kira satu cycle dia adalah 0 sampai 180. Okey, maknanya yang satu yang naik atas, satu yang daripada bawah. Daripada kosong naik atas dengan daripada bawah ke kosong. Itu dikira satu cycle. Okey. So kalau 0 sampai 360 ni dia ambil period 0 sampai 360 pun dikira satu cycle juga. Boleh faham tak? Untuk tangent biasanya dia ambil period 0 sampai 180. So daripada 0 sampai 180 kita nak tengok ada berapa cycle. Okey, so dalam 0 hingga 180 yang saya highlight ini, warna kuning ni, ini adalah satu cycle. Okey. So kita nak tengok lebih lanjut, jom kita tengok dekat graf. Okey, tangent. Nampak tangent X tapi dia ambil yang 0 sampai 360. So 0 sampai 360 akan ada satu cycle di mana satu naik atas, kosong naik atas dan negatif ke kosong dan kosong ke atas dan negatif ke kosong. Nampak dia pening sikit tangent ni. Okey. So sebab itu biasanya soalan dalam matematik dengan maths dia bagi syarat, di mana syarat dia tangent period dia adalah 0 sampai 180. So kita main 0 sampai 180 je, nak tengok sifat dia macam mana. Okey. Let's say lah, contohlah kita main 0 sampai ni, 0 sampai pi ni, kita main 0 sampai pi. Kita fokus kat sini, 0 sampai pi. Abaikan yang lain. Okey, 0 sampai pi. Okey. Apa jadi pada kalau X kita jadi 2X? Apa yang kita faham kalau 2X? Akan ada dua Double. dari 180 tu. Ya, betul. Okey, so let's say kita main tekan 2. Jom tekan 2. Macam tu. So akan ada dua cycle daripada 0 sampai pi, 0 sampai 180. So kalau awak perasan kat sini, dekat sini 0 sampai pi over 2 adalah asymptote kita, betul? Kan? Tapi bila mana ada kita letak 2, so kat mana asymptote kita? Asymptote kita dekat pi over 3. Tadi asymptote kita dekat pi over 2 yang basic ni. Ni basic. Dekat pi over 2 asymptote kita. Tapi bila mana kita letak 2, asymptote ada kat mana? dekat pi over 6 tu kan cikgu. Pi over 6. Tak boleh tengok. Pi over 6 dia bersentuh. Pi over 3. Pi over 3. Okey, kita tengok pi over 3. Dia tak pergi pun. Dia tak dapat pun nak melepasi pi over 3. Nampak? Sampai bila-bila dia tak akan melepasi pi over 3. Faham. So macam mana? Tak, maksud dia tak lepas lagi kat pi over 3. Ada angle sebelum ni yang
membuatkan barrier yang dia takkan melepasi angle tu? Itulah Okay. asymptote. Dia akan jadi dekat pi over 4. Antara pi over 6 dengan pi over 3 ada pi over 4 dekat sini. Ya, tengok ini. Tengok ini pi over 4 ni. Kalau kita naik atas, kita naik atas. Nampak? Dia sentuh tak pi over 4 ni? Tak. Nampak? Sampai bila-bila dia takkan sentuh. Ni anak panah saya ni. Nampak? Ni pi over 4 ni. Dia takkan melepasi pun. So, bila mana pi over 4 ada barrier, so memang dia takkan lepas lah. Apatah lagi nak pergi ke pi over 3. So, daripada sini, apa yang kita boleh faham? Asal ni tadi, pi over 2. Asal ni tadi pi over 2 yang asymptote. Tapi bila kita letak 2 cycle, dia punya asymptote dia dekat pi over 4. Macam mana daripada pi over 2 ni jadi pi over 4? Apa yang kita faham? Tadi tu kan 9 pi over 2 90 darjah. Betul? Lepas tu pi over 4 tu 90 bagi 2. Ya, 90 bahagi 2. Tu clue dia. Bahagi 2. Sebab kita letak 2 cycle. Bila mana 2 cycle, semua angle perlu dibahagi 2. Bagi 2. Okey, kalau asymptote asalnya dekat pi over 2, so bila letak 2, asymptote dia akan jadi dekat pi over 4. So, itu clue dia. Maksudnya kita akan bahagi dengan nombor cycle itu. So, sekarang ni kita nak tengok betul ke kita boleh bahagi dengan nombor cycle itu untuk nak dapatkan asymptote. So, why not kita ambil 3. Basicnya lagi sekali, basic pi over 2 adalah asymptote. Pi over 2 adalah asymptote. Tapi bila mana kita ada 3 cycle, so 90 bahagi 3 ataupun pi over 2 bahagi 3? Pi per 6. Pi per 6. So kita akan faham yang pi per 6 akan jadi asymptote kita. So maknanya semua angle ini akan dibahagi dengan 3. So tengok pi per 6 ni, pi per 6. Mak, dia sentuh tak? Tak. Dia tak sentuh. So itu adalah asymptote kita. Tapi kena hati-hati sebab kita masih menggunakan period 0 sampai pi. 0 sampai pi. Dan kita tahu ada 3 cycle. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. So 3. Maksudnya dia mula daripada atas. Atas, bawah, dikira 1 cycle. Lepas tu atas, bawah, cycle yang kedua. Atas, bawah, cycle yang ketiga. So setiap kali ada atas, bawah, di antara atas dengan bawah itu akan ada asymptote. Tadi kan kita ambil pi over 6 sebagai asymptote, betul? So selepas pi over 6, dia akan jadi pi over 2 pula asymptote kita. So daripada pi over 2, 5 pi over 6 pula jadi asymptote kita. So berapa jarak asymptote ke asymptote? Berapa jarak asymptote ke asymptote? Pi over 3. Pi over 3. 60 dah, betul? 60. So yang setiap 60 ini ada asymptote. Semua setuju? Setuju. Okey, so maknanya awak akan bagi tahu pi over 6 adalah asymptote. Maksudnya pi over 6 ni 30. So 30 tambah 60, 90. Tambah 60, 150. Okey, so maknanya awak akan tambah 60. Okey, adakah sama bila mana ada 2 cycle? Cuba letak 2 cycle. Atas, bawah. Di antara atas dengan bawah ada asymptote. Dekat sini kita tahu yang asymptote kita pi over 4. Kan? Pi over 4 adalah 45. Okey, let's say lah awak kata tadi tambah 60. Sama tak? Cikgu tak faham. Okey, Tak sama. Lagi sekali, okey, yang ni kita ambil macam ni. Kita ambil basic dulu. Yang ni tangent X. Okey, tangent X. Kita main 0 sampai pi. Okey, kita main 0 sampai pi. Okey, untuk tangent X, kita faham yang 90. 90 adalah asymptote kita. Okey. So,
Okey, saya buat ni lah. Saya buat lukisan. Saya buat lukisan. Okey. Basic basic. Ini apa ni? Highlight. Okey. Okey, ini basic. Okey, kita main kosong sampai pi je. Okey, let's say main sampai pi kan, tapi still ada 4 juga singkatan. 1, 2, 3, 4. So pi over 4, pi over 2, 3 pi over 4, pi. Okay, so yang ni tambah, yang ni lebih, yang ni additional knowledge. So yang ni berapa? 5 pi over 4, 6 pi, 3 pi over 2, 7 pi over 4 dengan 2 pi. Okay, so kita nak main dekat sini je, kosong sampai pi, kosong sampai pi. Okay, ini 1, ini negatif 1. Baik, untuk yang basic, y sama dengan tangent x. Okay, ini basic. Kalau basic, kita tahu yang asymptote dia, asymptote dia adalah pada pi over 2. Okay. Ingat tadi clue saya kata, bila mana kita ada tambah cycle, semua angle perlu dibahagi dengan bilangan cycle itu. Kalau tangent 2x, bermaksud akan ada 2 cycle dan semua angle akan dibahagi 2. Dan kita still main period kosong sampai pi. Okey, tengok yang ni dengan yang ni dekat sini. Mana satu lagi? Ni atas, bawah. Okey. 3 pi over 2. 270. Okey, kita main kat sini. So, yang ni let's say lah kosong sampai 2 pi, tapi kita punya asymptote yang kita nak main adalah pi over 2. So, dia akan jadi macam ni nanti. Ni atas, yang ni dari bawah ke kosong. Macam tu. Okey. Apa jadi bila mana kita letak 2 cycle? Kita ambil, bagi kecil sikit. Okey, apa jadi bila kita main 2 cycle? Contoh, y sama dengan tangent 2x. Okey, bila mana kita letak bilangan cycle, so setiap angle itu perlu dibahagi 2. Okey, perlu dibahagi 2. Tapi kita still main kosong sampai pi juga. Okey. Sekejap Okey, tolong bantu saya. Pi over 4 akan jadi berapa kalau bahagi 2? Apa ni? Okey, still ada buat 9 singkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tadi yang basic, y sama dengan tangent x. Kita ambil kosong sampai 2 pi. Okay, kita bagi main macam ni lah. Kosong sampai 2 pi je kita main. Nak bagi nampak lah. Kosong sampai 2 pi. Kita main kosong sampai 2 pi. Tu kita tambah lagi dia punya lukisan dia. Okey, ni atas. Tu yang ni bawah ke kosong. Okey. So kita still pakai senggatan yang sama. Cuma cycle itu ada 2 cycle. Okey, 2 cycle daripada kosong hingga 360. Okey. So bila mana ada bilangan cycle dah diberi, contohlah 2, so setiap angle itu perlu dibahagi 2. So dekat sini akan jadi pi over 8, lepas tu yang ni pi over 4, semua dibahagi 2. Yang pi over 4 bahagi 2, pi over 8. Pi over 2 bahagi 2, dapat pi over 4. So yang ni 3 pi over 8, yang ni pi over 2. Lepas tu yang ni 5 pi over 8. Yang ni 3 pi over 4. Yang ni 7 pi over 8. Dan yang ni adalah 4 pi. Okey. Nampak tak? Dia dah jadi banyak dah. Jadi 4 pi dah. Okey. Tapi yang kita nak main adalah kosong sampai 2 pi sahaja. Betul?
Betul. Okay. So kalau berubah dia punya asymptote dia still dekat segatan yang sama. Asymptote dia still pada segatan yang sama. Dekat y sama dengan tangent x tadi pada segatan kedua dan segatan ke 1 2 3 4 5 6. Segatan ke-6 yang ada asymptote. So dekat sini pun segatan kedua dengan segatan ke-6 3 4 5 6 ada asymptote. Boleh tak saya bagi tahu bila tangent 2x, let's say lah kita masukkan x itu adalah 45, kita akan dapat asymptote. Cuba awak tekan tangent. Okay, awak tekan tangent 2 darab dengan x. X kita adalah pi over 4. So pi over 4 adalah 45. So 45. So dapat ni macam mana dapat nilai? Tangent 90 lah, tangent 90. Make error. Okay, kan pi over 4 kan 45. So 45 masuk dalam x ni. So 45 darab 2, 90. So tangent 90, asymptote, make error. Yang ni adalah teknik sebenarnya. Saya nak bagi tahu teknik di mana cara nak lukis. So kita tahu yang segatan kedua dengan segatan ke-6 sahaja yang ada asymptote. Lepas tu kita main lah. Daripada kosong sampai asymptote. Lepas tu negatif sampai kosong. Kat sini. Ni kosong sampai asymptote. Lepas tu yang ni. Mana? Yang ni dekat kosong. Lepas tu yang ni kosong dekat asymptote. Macam tu. Yang ni pun negatif dekat kosong. Okay, tapi kita nak main kosong sampai 2 pi. So kat mana yang 2 pi tu? 2 pi kat mana? Area mana? 3 pi over 4 apa? Tiga pi over 4. 135. 135 ya? 7 pi over 8? 2.75. Berapa? 2.75. 2.75. Saya cek kejap. 7 darab 180 bahagi 8. 157.5. Ya, 157.5. 157.5. Okey. So 4 darab 180 720. Kenapa 720? Saya salah ni ke bahagi? Bahagi pi over 2, 5 pi over 8, 3 pi over 4, 7 pi over 8, 8 pi, 8 bagi 8. 7, 8, sekejap Ini bukan 2 pi, ya. Ni bukan, sorry, ni bukan 4 pi, ni pi sahaja. Ayah. Maafkan saya, ni pi. Sebab kita bahagi 2. So, pi. So, maknanya kalau kita main kosong sampai pi, so ada berapa cycle? 2 cycle lah. Ni 1, yang ni 2. So 2 cycle dalam kosong hingga pi. Dia bagi syarat x di antara kosong hingga pi. Macam tu. Tu cara nak lukis dia lah. Cara nak lukis. So teknik dia daripada basic. Daripada basic ini awak boleh lukis macam ni. Awak boleh lukis. Okey, yang ni yang basic dulu. Yang ni yang basic. Okey, kosong sampai 2 pi. Kemudian awak tahu yang segatan kedua dengan segatan ke-6 ni ada asymptote. So awak lukis bawah dia, cuma awak ubah je angle tu. So angle kalau let's say dekat sini 2, so awak bahagilah semua angle dengan 2. Kalau dekat sini 3x, awak bahagilah semua angle dengan 3. Tapi yang fix dia adalah segatan kedua dengan segatan ke-6 ada asymptote. Lepas tu kita just lukis sampai dekat syarat mana yang dia nak.
dekat sini dia bagi 0 sampai pi. So kalau 0 sampai pi sampai sini je lah. Tapi kalau dia minta 0 sampai pi over 2, contoh kalau 0 sampai pi over 2, so awak hanya lukis sampai sini je. Sampai sini je. 0 sampai pi over 2. Lukis yang ni je cukup. Tak payah tambah lebih-lebih. Okey, sebab kita kena buat mengikut syarat yang diberikan. So, yang ni cara noob lah, cara noob. Kita lukis penuh, lepas tu kita tengok syarat dia. Syarat dia nak daripada mana? 0 ke pi ataupun 0 ke pi over 2. Dan yang lain kita padam lah. Okey. Okey. Okey, cuma tangent lah. Tangent kita kena banyak buat latihan. Untuk yang sin dengan cos je. Sin dengan cos ni tak apa, kita boleh faham. Yang penting kita faham dia punya ni relationship antara kuadran dengan graf trigo. So sebab apa dia punya lukisan ni macam ni? Sebab ada kaitan dengan kuadran. Sebab apa lukisan cos macam ni? Sebab dia ada kaitan dengan kuadran. Okay, ada kawasan positif, ada kawasan negatif. Sebab tu lukisan ni macam ni. Sebab tu sin bentuk dia macam S. Yang cos bentuk dia macam K. Macam tu. Okay. Untuk yang tangent pula ada asymptot ataupun ada barrier, ada penghalang. So itu sahaja. So maknanya awak bolehlah apply cara melukis yang ni untuk membantu awak dalam AdMath nanti. Sebab selalunya AdMath dia akan dia akan minta awak lukis, sketch the graph and then find the number of solution. Dah masuk dah find the number of solution? Belum lagi So just belajar lukis baru. Betul? Baru cikgu belajar. Maksudnya lukis kalau y sama dengan 3 sin x tambah 4. So amplitude dia berapa, lepas tu dia shifting kat mana, lepas tu ada berapa cycle dalam period yang diberikan. Okay. Alright. So inilah, moga-moga ini dah dapat sedikit sebanyak membantu awak nak lukis ataupun nak sketch the graph. Okay. Apa nanti kita buat lagi latihan ni. Nanti waktu cuti sekolah kita ada kelas. So kita main buat latihan yang ni. Boleh Boleh. Okey. Esok pun ada kan cikgu? Lusa. Esok ada. Betul lah, esok Khamis. Boleh esok kita buat latihan ni. Esok. Esok jam 9 kan. Esok jam 9 kita buat latihan lukis-lukis sketch ni, okey? Okey. Tak apa, yang ni untuk dalam kelas hari ni just faham relationship antara kuadran dengan graf je cukup. Tak payah pening-pening pasal shifting semua tadi. Okey cikgu. Alright, so itu sahaja. Kita boleh tutup dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Stay safe semua. Bye cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih semua.